Sudah maju kerana siapa? Kerana warga negara asing. Kilang-kilang dari luar negara datang di Malaysia. Siapa yang kerja? Bangang tak tahu apa maki orang. Satu hari nanti, anak-anak Bangla akan jadi parlimen Malaysia. Ingat bro, saya bagi tahu sama lo. Kebiadaban lelaki Bangla ini semakin menjadi-jadi, memprovokasi rakyat kita dengan video-video hinaan yang dikongsikannya melalui akaun TikTok Musawai. Dia begitu berani menghina disebabkan kerana dia dipercayai sedang bekerja di luar Malaysia. Jadi rakyat kita tentu tak dapat kutip dia ni. Di sini dikongsikan satu artikel mengenai awal dahulu kedatangan pekerja warga asing hingga kini oleh Rohami Syafi'i. Katanya dulu, semasa era penghujung tahun 1980-an, warga asing mula berhijrah ke Malaysia untuk bekerja sepenuh masa. Ketika itu, kebanyakan pekerja asing terdiri daripada rakyat Indonesia sahaja. Kedatangan mereka disambut baik oleh rakyat Malaysia kerana mereka telah banyak membantu membangunkan ekonomi negara. Tahun 1990-an, Malaysia telah beralih sepenuhnya daripada sebuah negara berpaksikan pertanian kepada negara berteraskan industri. Banyak kilang dibina, maka mahu tidak mahu Malaysia terpaksa mengimpor warga asing. Rakyat kita tidak terkecuali mula bekerja di kilang, terutamanya wanita muda. Pekerjaan sebagai pembantu rumah atau amah sudah tidak digemari oleh wanita muda tempatan. Bagi mereka, bekerja sebagai pekerja kilang lebih bebas. Trend perindustrian di Malaysia berterusan dengan pesatnya telah membawa warga asing datang bekerja ke Malaysia. Mereka ini bukan sekadar bekerja sebagai pekerja perindustrian, malahan kedatangan wanita warga asing sebagai pembantu rumah mengambil alih peranan wanita Malaysia. Kemajuan perindustrian di Malaysia telah meningkatkan ekonomi negara. Lebih banyak bangunan-bangunan baru dibina dan sekali lagi kita terpaksa mengimport buruh asing. Meskipun negara kita pernah mengalami kemelesetan ekonomi 15 tahun yang lalu, namun demikian jumlah warga asing yang datang bekerja ke Malaysia tidak pernah berkurangan. Jumlah warga asing, parti haram dan pelarian haram Rohingya yang semakin bertambah sehingga mereka semakin berani dalam banyak segi. Jumlah kadar jenayah seperti merompak, pelacuran, menipu, merogol dan pecah rumah semakin bertambah dalam kalangan warga asing. Mereka bermaharajalela berniaga di negara kita tanpa langsung rasa tentar dikenakan tindakan. Mereka berani mengganggu penduduk tempatan, terutamanya gadis-gadis tempatan. Mereka semakin berani membuat kacau seperti bergaduh sesama sendiri sehingga menakutkan penduduk tempatan. Mereka semakin berani mengimport budaya buruk kehidupan mereka ke negara kita seperti mengemis di jalan raya, sesat dengan kenderaan dan minum minuman keras di khalayak ramai. Jumlah mereka yang semakin ramai menyebabkan keselamatan negara kita boleh tergugat pada bila masa sahaja. Bayangkan apa yang terjadi jika mereka melakukan rusuhan secara besar-besaran. Mampukah pihak berkuasa menangani mereka ketika rusuhan berlaku? Tidak terkecuali mereka ini jugalah boleh dibayar untuk berarak di jalanan dengan menghadapi pelbagai demonstrasi yang ditajuk oleh pihak tertentu. Amat menghairankan, pihak penguat kuasa tidak mengambil satu tindakan secara holistik menangani pendatang asing. Yang ada tindakan-tindakan kecil yang tidak langsung menakutkan mereka. Jauh sekali membanteras kegiatan jenayah mereka. Mereka tidak gentar mengulangi kegiatan mereka. Umpamanya, acap kali kita dengar serbuan dibuat terhadap kelab-kelab malam yang menjadi sarana pelacuran warga asing. Meskipun diserbu berpuluh-puluh kali sekalipun, warga asing tetap bermaharajalela melakukan kegiatan terkutuk tersebut. Satu lagi yang amat membingungkan apabila mereka ini terang-terangan berniaga. Bukan sekadar berniaga di gerai-gerai tepi jalan, tetapi ada dalam kalangan mereka berniaga menggunakan premis. Tidak cukup dengan itu, bahasa yang digunakan pula bahasa ibunda mereka. Jengok-jengoklah di Jalan Tuanku Abdul Rahman Tar dan Taman Taman Jaya, Balakong. Premis di Jalan Tar terang-terangan menggunakan bahasa Indonesia, manakala sebuah premis perniagaan di Taman Taman Jaya pula tertera bahasa Myanmar. Di manakah pihak berkuasa tempatan PBT? Cukup membingungkan kerana kita sendiri sebagai warga Malaysia tidak berani dengan mereka, sedangkan mereka pula saban hari semakin berani dan bermaharajalela. PBT sepatutnya membantu pihak penguatkuasa yang lain, terutamanya immigration, untuk membanteras kegiatan warga asing. Sebaik-baiknya mereka ini tidak langsung diberi muka untuk berniaga. Bagi warga negara Malaysia yang menjual premis atau menyewa premis perniagaan kepada warga asing, mereka ini perlu diambil tindakan paling tegas. Mereka inilah antara faktor penyebab warga asing semakin berani dan menidakkan hak rakyat tempatan. Malahan tidak keterlaluan dikatakan mereka ini jugalah yang menyebabkan rakyat Malaysia sendiri berada dalam keadaan ketakutan kerana semakin ramai warga asing datang ke Malaysia. Bagi mereka, Malaysia tempat mudah untuk berniaga. Di negara asal mereka, mereka bukan sahaja tidak dibenarkan berniaga, malahan mereka ditindas dengan teruknya. Di Malaysia, kita terlalu memberi muka terhadap warga asing sampaikan nasib rakyat Malaysia dipinggirkan. Warga asing yang datang ke Malaysia kini terdiri dari pelbagai negara. Warga asing dari negara Afrika pula semakin bertambah dari semasa ke semasa. Mereka ini cerdik untuk menipu warga tempatan. Sudah begitu banyak
banyak kerugian wang ringgit yang melibatkan warga tempatan. Tapi mana perginya tindakan ke atas mereka? Amat membimbangkan jika kerana ini tidak ditangani dengan baik. Suatu hari nanti, warga asing akan menguasai Malaysia dengan penguasaan ekonomi negara. Jika ini berlaku, kita sudah tidak bebas. Dari erti kata sebenar, ini tidak mustahil berlaku kerana sudah nampak petanda mereka semakin menguasai perniagaan dan ekonomi. Tangani segera sebelum terlambat demi anak cucu cicit kita. Menyesal kemudian tiada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia. Saya hormat Majoriti Islam Melayu. Saya hormat Undang-Undang Malaysia. Saya hormat Kerajaan Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini saya mau cakap sikit. Ada satu budak. Dia tinggal di Johor Bahru. Orang Johor, budak Johor. Hello bro. Boleh saya nak cakap? Okey. Saya buat video. Ada saya maki orang. Ada saya hina orang. Adakah saya cakap benda yang tak elok? Ada saya cakap kotor-kotor? Enggak. Bro. Kalau you jantan, you jawab apa yang saya cakap tu. Kalau you jantan, you akan jawab apa yang saya cakap. Saya buat video, saya tak maki orang. Saya tak hina orang. Saya tak cakap benda yang tak elok. Saya tak cakap yang kotor-kotor. Tahu? You ni maki mak saya. You punya mak, saya punya mak serupa juga tahu. Lu punya mak, saya punya mak sama tahu. Lu maki mak saya, you simpan janggut. Ini janggut. Ini sunat Nabi tahu. Ini sunat Rasulullah SAW tahu. Astagfirullah. You simpan janggut, you maki mak orang. Itu orang ada agak maki? Ada agak dia cakap yang tak elok? Ada agak dia hina? Kalau you pondan, you tak jawab. Kalau you jantan, you akan jawab apa yang saya cakap tu. Hello bro, tinggal di Johor Bahru. You jawab. You maki mak saya. You pergi tanya you punya mak. You pergi tanya. Bila dia lahirkan you. Bila dia beranak you, macam mana dia rasa? You pergi tanya you punya mak. Serupa juga mak saya tahu. Bila mak saya lahir di saya, beranak saya, macam tu juga bro. Itu maki-maki itu kerja pondan tahu. Maki orang, cakap yang tak elok, hina orang. Hina orang, maki orang. Benda yang tak elok cakap tu, itu kerja pondan. Lu macam pondan tahu. Lu maki mak orang. Lu punya mak, saya punya mak serupa juga. Faham? Okey. Lu tahu tak? Ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Lu pergi tanya lu punya mak, lu punya bapa. Tanya Dr. Mahathir. Tanya Palah. Pergi tanya Najib. You pergi tanya sekarang Kerajaan Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada Dr. Mahathir, Najib, Palah, sekarang Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pergi tanya, ini Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Kerana warga negara asing. Ini kelang-kelang Malaysia, semua dari luar negara. Ini kelang-kelang diada Malaysia, semua dari luar negara. Itu dalam kelang siapa kerja? Kontrak siapa buat? Kelapa sawit siapa buat? Potong getah siapa buat? Kebun sayur siapa buat? Cuci longkan, korek longkan siapa buat? Pagi-pagi ambil sampah siapa buat? Betul lah bayar gaji. Bayar gaji betul. Tapi dia orang pun ada bayar duit permit. Itu tak cakap pun bro. Bangang, lu maki mak saya, lu tak tahu apa. Lu tak tahu cerita. Lu punya umur berapa? Lu punya umur berapa? Kalau saya tarik sini, boleh keluar ayat tau. Lu muda lagi, lu tahu apa? Lu pergi tanya kerajaan awal. Dr. Mahathir, Najib, Palah, pergi tanya Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim, pergi tanya. Ini negara Malaysia sudah maju kerana siapa? Kerana warga negara asing. Kelang-kelang dari luar negara datang di Malaysia. Siapa yang kerja? Bangang tak tahu apa maki orang. Satu hari nanti, anak-anak Bangla akan jadi Parlimen Malaysia. Ingat bro,
Saya bagi tahu sama lo, satu hari nanti anak-anak orang Bangladesh akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Ini saya cakap. Tahu? Orang Bangladesh, warga negara asing, rajin kerja, kerja keras, pandai cari duit. Bukan macam hang. Anak-anak Melayu, malas kerja. Siapa yang cakap? Orang Melayu mudah lupa. Siapa yang cakap? Bukan saya cakap. Lu pitaina, lu punya mak, lu punya bapak. Orang Melayu mudah lupa. Anak-anak Melayu malas kerja. Siapa yang cakap? Lu pitaina, lu punya bapak, lu punya mak. Bangang, lu maki mak saya. Lu tahu apa? Ada belajar you. Lu tu budak kecil, umur berapa you sekarang? Lu tak tahu apa? Daripada Dr. Mahathir, Najib, Palah, sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lu pitaina, Malaysia sudah maju, sudah kaya kerana siapa? Kerana warga negara asing. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Itu kelang-kelang di Malaysia, semua dari luar negara. Lu ngapa? Saya tak tahu apa. Hah? Ini Ustaz Syofian. Ini satu. Dia tak tahu apa. Di dalam Pulau Pinang, negeri Pulau Pinang, beratus-ratus kedai-kedai Indonesia, kedai-kedai Siam, orang Thailand. Kenapa itu Ustaz Syofian tapi serbu kedai-kedai Siam, tapi serbu kedai Indonesia? Bangang, Pasai Sepadan. Hah? Ustaz Syofian, kenapa dia tapi kedai makan Indonesia? Kenapa tapi kedai makan orang Thailand, orang Siam, orang Patani, orang Goloh, orang Botong? Orang Indonesia, bini orang Melayu. Laki-laki orang Melayu kahwin gadis Indonesia. Dia orang nega sate, dia orang nega bakso, dia orang nega pica lele. Orang Siam nega tom yum, ikan bakar, goreng-goreng macam-macam. Hang tak tahu apa, hang serbu pasal apa? Saya buat video, saya tak maki orang, saya tak cakap kotor, saya tak hina orang. Saya cakap, anak-anak Melayu malas kerja dengan orang Melayu mudah lupa. Ini bukan saya cakap. Lu tanya lu punya bapa, lu punya mak, ini cerita siapa yang cakap? Warga negara asing cakap. Tak, Bumi Putra orang cakap. Orang Malaysia ni orang cakap. Anak Melayu-Melayu malas kerja mudah lupa. Bukan saya cakap, bro. Bangang, lu tak tahu apa, lu maki mak saya. Ingat, satu hari nanti, insya-Allah. Sekarang you orang hina warga negara asing. Surah maju, surah kaya, sekarang hina warga negara asing. Lu orang surah kaya, Malaysia surah maju, surah kaya, hina warga negara asing. Ini Malaysia surah maju, surah kaya kerana warga negara asing. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Bukan macam lu. Warga negara asing Bangladesh, nikah gadis-gadis Melayu, apa dia orang nak buat? Dia orang nak curi barang, nak rompah, nak coli orang, nak tipu orang. Tak. Warga negara asing rajin kerja, keras kerja. Ingat sini tahu, ingat sini. Jangan maki orang. Lu punya mak, saya punya mak. Serupa juga, bro. Lu simpan ini tak guna. Ini janggut, you simpan, budak Johor. You simpan ini, bro, tak guna. Lu maki mak orang. Bangang. Lu betul-betul bangang. Lu pondan. Lu pondan. Saya cakap lu pondan. Itu pasal lu maki orang tahu. Lu pondan. Saya tak maki orang. Saya tak cakap kotor. Saya tak hina orang. Benda yang betul saya cakap. Itu apa? Negeri Pulau Pinang. Saya tahulah. Saya tahu negeri Pulau Pinang macam mana. Pasal apa? Pasal apa orang Melayu tak boleh beli rumah di Pulau Pinang? Pasal apa? Orang Melayu